Tapi kadang-kala ceteknya pemikiran kita, kita nampak hebatnya tu kat situ. Kita nampak mulianya kita dekat situ. Memiliki jawatan, pangkat, kekayaan, kita nampak kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله وشكر kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Dan kesemuanya kita juga akur bahwasanya kesemuanya kita adalah memiliki serba banyak kekurangan hubungan kita dengan Allah. Tetapi kasihnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba yang pendosa, Allah Subhanahu wa taala saat ini memilih kita untuk berada di dalam rumahnya dan sekaligus berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memilih kita, sentiasa bukakan jalan untuk kita, sentiasa mempermudahkan kita untuk melakukan amal yang sebegini. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah aku melihat ramainya orang Islam yang berkumpul pada masjid dan juga surau, dan bilangan ramainya orang Islam tersebut bermunajah pada Allah, berdoa kepada Allah, melainkan cepatlah wabak dan musibah pada negara tersebut akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku melihat berkurangnya orang Islam pada masjid dan juga surau, melainkan aku melihat bahawasanya wabak dan musibah masih akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada negara tersebut. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk datang pada salat secara berjemaah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga membimbing mereka-mereka lain. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, alhamdulillah, syukur juga kita pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala saat ini sibukkan kita berada di dalam taman syurga. Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala mengatakan, satu orang yang berhajat pada pengampunan Allah, satu orang yang mengharap cepatnya diampun oleh Allah, di antara amal yang perlu diperhatikan adalah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memberi minum pada saudara muslim. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai penzina, di zaman Bani Israel memberikan minum pada seekor anjing, di situ ada pengampunan Allah. Maka kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, apa pandangan kamu pula sekiranya kamu memberi minum pada orang yang beriman pada Allah, pada orang muslim, maka jauh lagi cepat pengampunan Allah pada kamu. Yang ketiga, satu orang pendosa yang berhajat pada maghfirah, pengampunan Allah, maka hadirin majlis ilmu,
maka cepatlah pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Kita minta pada Allah, kita pohon pada Allah, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermunajah pada Allah, berdoa pada Allah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk golongan asyara mubasyara bil jannah, golongan 10 top 10 sahabat confirm dijamin masuk syurga. Pertama sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang confirm masuk syurga, masih minta pada Allah, masih berdoa pada Allah, masih pohon pada Allah, ya Allah, kekalkanlah hidayah pada kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah pada kami ya Allah. Kata ulama menunjukkan hidayah yang diberi oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mencabutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala saat ini beri hidayah kat kita, berikan taufik pada kita, maka kita minta pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi muzakarah kitab yang berjudul Risalah Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, edisi kuliah bulanan yang lepas telah pun kita masih bahas mengenai babul muqaddimah, bab pada menyatakan mengenai pendahuluan. Musannifur rahimahullah, muallifur rahimahullah, pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah, pada awal muqaddimahnya seperti biasa, di mana-mana karangan ulama akan didahulukan atau diawalkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi rahimahullah, seorang ulama yang telah tinggalkan kita hampir lebih kurang 360 tahun yang lepas. Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan pelbagai jenis kisah di dalam kitabnya berjudul atau bertajuk An-Nawadir. Di dalam kitab ini disebutkan mengenai fadilah, kelebihan basmalah ataupun kelebihan mengucap atau melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kisah, beberapa kisah sebenarnya diletakkan oleh pengarang kitab iaitu Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi rahimahullah mengenai fadilah basmalah, kelebihan bismillah. Di antaranya adalah kisah mengenai Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah satu orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak direzekikan oleh Allah untuk melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah bukanlah dikategorikan sebagai sahabat, kerana syarat sahabat mesti nak kena lihat wajah baginda. Diumpamakan yang lain, contoh misalnya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'anhu yang begitu gigih sungguh-sungguh khidmat kepada ibunya, sehingga tak ada rezeki untuk berjumpa dengan baginda meskipun satu zaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim Al-Khawlani duduk di daerah Khawlan, Yaman. Sama jugalah macam Abu Muslim Al-Khawlani, sama jugalah seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani duduk di daerah Qaran, Yaman. Sama juga Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah wa radhiyallahu anhu duduk di daerah Khawlan iaitu Yaman. Pernah satu ketika hambanya jumpa Abu Muslim Al-Khawlani dan beritahu, sebenarnya dalam kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab Bustanul Arifin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah banyak menyebutkan kisah-kisah karamah, kisah-kisah yang diberikan sesuatu yang pelik oleh Allah pada para kekasihnya. Di antaranya adalah
banyak yang dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, kisah-kisah Abu Muslim Al-Khawlani. Ada juga kisah para sahabat, di antaranya banyak dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kisah mengenai Abu Muslim Al-Khawlani. Cuma menarik sikit kitab ni adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi karang kitab ni tak sempat tulis bagi perabih, sekarat jalan saja. Akhir bagi pembahasan kitab ni yang sempat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tulis tu kisah-kisah para wali ataupun kisah-kisah orang yang diberikan karamah oleh Allah. Banyak sangat dimuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah kisah mengenai Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Kisah ini juga boleh dikatakanlah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani. Satu hari hambanya jumpa Abu Muslim Al-Khawlani dan bagi tahu, "Tuan, sudah lama saya berkhidmat pada Tuan, Tuan tak mati-mati. Lebih kurang 5 tahun lepas, ketika mana saya sediakan untuk Tuan al-ma', iaitu air pada Tuan, sudah saya letakkan racun di dalamnya. Kemudian saya fikir setelah Tuan kejadian itu, kalau Tuan minum, lepas beberapa jam Tuan mati. Tapi sampai sekarang 5 tahun Tuan tak mati-mati lagi." Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah mengatakan, "Alhamdulillah, dengan keberkatan pada setiap amalan al-ihwal pekerjaanku, mesti ku dahulukan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan perkataan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim yang ku dahulukan pada minuman tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pelihara aku daripada mudarat racun tersebut." Sampailah ni, sampai sekarang alhamdulillah aku masih hidup, tak ada sakit apa pun. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah tanya, "Dah tu aku tanya pada engkau, kenapa letak racun? Kenapa letak racun pada air?" Maka dia bagi tahu, "Tuan, sudah lama saya berkhidmat pada engkau. Saya tunggu masa bilalah Tuan nak bebaskan saya kerana Allah tak bebaskan saya." Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah membebaskannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya adalah mengenai lafaz hauqalah, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dalam hati seorang ada kesedihan, dalam hati satu orang tak tentram hatinya, maka memperbanyakkanlah hauqalah, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata ulama, kadang-kala saja Allah Subhanahu wa taala gelisahkan hati kita, saja Allah Subhanahu wa taala buat kedudukan hati kita tak apa nak selesa. Sebab apa? Supaya ketika itu kita bermunajah kepada Allah, di antara lafaznya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengenai kisah hauqalah sudah pun saya ceritakan pada tuan-tuan, iaitu kisah mengenai Sayyidina Hudair radhiyallahu anhu di dalam kitab Sifah As-Safwah. Sudah pun saya kisahkan, saya tak ulang balik dah. Setelah daripada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disebut oleh pengarang kitab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian musannif rahimahullah, pengarang kitab, meletakkan mengenai lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama yang telah tinggalkan kita lebih kurang 500 tahun yang lepas. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dengan ayat Al-Quranul Karim dalam suratul Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikr la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah.
sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka kata Imam Suyuti rahimahullah, seorang boleh menjadikan dalam hidup dia itu sebagai wirid ataupun zikir amalan harian berupa lafaz alhamdulillah. Satu orang yang melafazkan alhamdulillah beserta dengan hati yang begitu tanam, hati yang sungguh-sungguh rasa syukur pada Allah, maka setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah akan dikekalkan oleh Allah. Tetapi pada edisi kuliah lampau telah saya sebutkan mengenai segala puji bagi Allah, kata pengarang kitab, yang menjadikan hati kita itu tarik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal, selayaknya dia bersyukur pada Allah, kerana tak ada lagi nikmat di atas muka bumi Allah melainkan nikmat beramal. Nikmat tidur, maka akan datang waktu yang dia akan bangun, maka tak ada lagi seronok untuk dia tidur. Begitu juga makan, satu orang makan punya banyak, punyalah sedap, akhirnya dia akan jumpa tandas. Maka satu orang yang dikurniakan oleh Allah dengan nikmat beramal, maka diakhiri dengan di dunia ini dengan mati su'ul khatimah. Diakhiri di hari akhirat dia itu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beramal diakhiri dengan ketenangan di dalam jiwa. Maka tiada lagi nikmat yang paling nikmat mengatasi nikmat beramal, tu tak ada. Paling nikmat tu nikmat beramal. Maka sekiranya kita dipilih oleh Allah, kita ditakdirkan oleh Allah, kita digerakkan oleh Allah, maka setiap amal tersebut bukanlah disertai dengan bangga ataupun ujub kemampuan beramal, tapi lakukanlah amalan kebaikan menyedari bahawasanya kita memiliki banyak kekurangan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat beramal yang disyukuri, maka nikmat tersebut akan dikekalkan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nikmat amal tu tak mampu diistiqamah? Kerana kurang syukur ketika kita beramal. Sebab benda tu dah biasa hari-hari. Kalau benda yang baru memudahkan kita syukur, tapi benda tu dah lama dah, kebiasaannya tu benda yang lama tu, kita kurang syukur pada Allah. Umpamanya mata, berapa puluh tahun dah mata kita ada, kurang syukur pada Allah. Kenapa? Disebabkan benda tu dah berkekalan, benda tu lama, menyebabkan kurangnya syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya itu mengenai selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala dalam kitabnya menyebutkan mengenai kelebihan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala mengatakan, sekiranya kamu nak tahu kedudukan kamu, mati kamu dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, lihatlah di dunia sekiranya kamu ini banyak dibantu oleh Allah, sekiranya kamu dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya Allah nak rezekikan kamu husnul khatimah. Cuba kita muhasabah tengok. Sekiranya kita dibantu oleh Allah untuk memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah nak jadikan kita tu dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga kesemuanya kita dibimbing oleh Allah untuk memperbanyakkan zikir padanya, memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kesemuanya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya pengarang kitab musannif rahimahullah menyebut mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-18 hingga ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera, iaitu dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala segerakan baginya bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tempat kembali baginya neraka Jahannam dalam keadaan terhina dan terusir.
Dan barang siapa yang menginginkan akhirat lalu menempuh jalan untuk menujunya akhirat dan dia beriman, maka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri. Ya hadirin, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat atau perihal orang kafir dan orang beriman. Kalau orang kafir, mereka segerakan ingin keduniaan. Apa maksud keduniaan di sini? Pangkat, jawatan, kekayaan, kemewahan. Orang-orang kafir feel perasaan hati mereka tu macam tu. Mereka inginkan kekayaan, mereka inginkan kemewahan hidup, mereka inginkan jawatan, mereka inginkan boleh memerintah orang bawahan. Ini sifat-sifat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, akan kami berikan benda tu segera pada mereka di dunia, tapi di akhirat nanti akan kami masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Beza pula dengan kedudukan orang Islam. Kedudukan orang Islam tujuan matlamat hanya akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti pula pada orang mukmin adalah kehidupan di akhirat di dalam syurga abadan abada, selama-lamanya. Ciri-ciri sifat orang kafir, mereka inginkan segera keduniaan, iaitu jawatan, pangkat, kekayaan, kemewahan. Maka tolong sangat-sangat jangan samakan kehidupan kita macam mereka. Jangan untuk kemewahan, jangan untuk kekayaan. Kerana kebulu pada jawatan, kebulu pada pangkat, kemewahan, kekayaan hanya sifat orang-orang kafir. Maka tunjuk sikit perbezaan antara orang mukmin dengan orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Az-Zuhud karangan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Tu ada riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang padaku Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam datang padaku membawa khazanah dunia, membawa perbendaharaan dunia, membawa kekayaan dunia padaku. Maka aku sikit pun tak memandang pada perkara tersebut dan ku tak menghulurkan tanganku untuk mengambilnya. Sayyidina Abdullah bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, ini menunjukkan tak ada kebaikan pada kekayaan tersebut. Sekiranya betul ada kekayaan pada keduniaan, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ambil ketika mana dihulur oleh Jibril alaihi salam. Tapi Nabi tak ambil pun. Nak bagi tahu kat kita, di situ sikit pun tak ada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daku telah didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam mengatakan Tuhan telah memberikan pilihan, iaitu Allah. Allah memberikan pilihan pada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadi seorang nabi sekaligus seorang raja, atau hendak menjadi seorang nabi sekaligus seorang hamba. Yang ku pilih pada kedua-dua ini adalah aku hendak menjadi seorang nabi sekaligus ku seorang hamba. Boleh saja Nabi pilih raja, tak ada masalah. Kerana Nabi Sulaiman alaihi salam adalah raja dan menjadi sebaik-baik raja, tak khianat, tak jadikan sebagai wasilah perantaraan untuk menjadi orang yang sombong, tak. Sedangkan Nabi SAW imam bagi seluruh para nabi, para rasul alaihi salam. Sekiranya baginda mengambil baginda itu seorang nabi sekaligus seorang raja, Nabi tak akan khianat, Nabi tak akan sombong. Tetap Nabi tolak juga supaya fahamkan pada pemikiran kita bahawasanya di situ tak ada kebaikan. Tapi kadang-kala ceteknya pemikiran kita, kita nampak hebatnya tu kat situ. Kita nampak mulianya kita dekat situ. Memiliki jawatan, pangkat, kekayaan, kita nampak kat situ. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang berjudul Kitabul Mulk, Al-Imam Ghazali rahimahullah meletakkan riwayat mengenai seorang tabi'in, iaitu Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah.
termasuk daripada perawi yang thiqah, perawi yang dipercayai. Sayyidina Wahab bin Munabbih rahimahullah meriwayatkan ada dua situasi keadaan. Tuan-tuan cuba renungkan ni. Cuba renungkan bersama. Ada dua situasi keadaan. Pertama, ada seorang dia memiliki jawatan besar, dia memiliki kekayaan, dia memiliki pengikut yang ramai, dia memiliki kekayaan begitu banyak berbanding yang lain. Dia ni orang yang terkemuka, orang yang hebat. Setiap minggu dia lakukan perjalanan menziarahi kampung demi kampung demi kampung melihat keadaan orang bawahannya. Satu hari dia berapa puluh tahun buat macam ni, satu minggu ni dia keluar, dia minta kat menteri dia minta dekat orang bawahan dia, tolong berikan kuda yang termahal. Dia ni ada banyak-banyak kuda, tapi dia minta kuda yang termahal. Maksudnya apa? Dia minta kenderaan yang termahal. Apa di bayangan tuan-tuan tu kenderaan termahal? Porsche? Ada lain lagi? Wallahu a'lam. Maka bayangkanlah tu. Kemudian diminta pula kepada orang bawahannya supaya berikan pakaian yang mahal. Apa pakaian mahal? Saya pun tak tahu. Bubuhlah pi apa pun pakai mahal. Saya tak tahu, wallahu a'lam, saya tak tahu. Apa yang bermain di fikiran tuan-tuan, itulah pakaian yang mahal. Levi's ke, polo ke, wallahu a'lam. Bubuh pi. Kemudian diminta pada orang bawahannya pula supaya diberikan kasut yang mahal. Apa kasut yang mahal? Bubuh pi lah. Saya pakai kasut Bata RM100. Rasa dah mahal lah. Rasa saya dah cukup mahal dah tu. Tapi kerana nak bawa untuk masjid surau, saya bismillah jalan je lah. Kalau tak takut juga. Tapi alhamdulillah kerana pergi masjid, insya-Allah kasut tu tak pergi tempat maksiat, insya-Allah saya yakin. Kemudian dimintakan kasut yang mahal. Apa kasut yang mahal? Wallahu a'lam. Itulah bermain apa yang dimain di fikiran tuan-tuan itulah. Kemudian dia naik, dia ikut di belakang dia pengikut yang ramai. Maka ketika dia naik di tengah bawah, kemudian ada seorang pakaian compang-camping, pakaian kotor, pegang pelana kuda tuan raja. Marah tuan raja. Bertahun-tahun aku lalu tak ada pun siapa sekat perjalanan aku. Siapa engkau berani-berani? Jangan sampai aku masukkan kau ke dalam penjara. Apa kata orang miskin ni sambil senyum? Wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya perlu pada engkau. Engkau cakap apa yang kau nak, jangan suruh orang belakang aku ni heret engkau masuk di dalam penjara. Kau hajar engkau ni tak ada adab dengan aku, tak kenal siapa aku. Wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya perlu pada engkau. Ia cakap apa yang kau nak. Wallahi, saya bersumpah, saya perlu pada engkau. Sini berbisik, apa yang kau nak kebulur sangat dengan aku. Apa yang dibisiknya? Ana malakul maut, ana Israel alaihi salam. Saya telah diutus oleh Allah, malaikat, untuk mencabut akan nyawamu. Pucat wajah dia. Kemudian apa dia berbisik pula pada malaikat Israel yang menyerupai manusia Israel, tolong bagi aku sedikit masa. Aku turun daripada kuda aku. Aku tu jumpa isteri, anak-anak, dan aku khabarkan pada mereka. Aku bagi tahu pada mereka bahwasanya ajalul qarib, iaitu ajalku sudah dekat, kematianku dekat. Apa kata Israel alaihissalam? 1 minit tak boleh kurang, 1 minit tak boleh lebih. Akhirnya ditarik nyawanya, dia mati hina jatuh di bawah tanah. Kejap lagi kita juga gitu. Maka ketika itu walaupun Israel berpakaian compang-camping, tetap dia kena tunduk juga. Walaupun ada kekayaan, tetap tunduk juga. Walaupun Israel tak ada kekayaan, walaupun Israel tak ada begitu besar, tapi ketika datang terpaksa tunduk. Imam Ghazali mengatakan, kenapa dia minta supaya turun? Kenapa dia tak naik kuda terus? Ini Imam Ghazali sebut. Kerana dia tahu nilai kenderaan sudah tak ada nilai. Satu orang akan memahami hakikat kekayaan tu langsung sikit pun tak ada kekayaan. Bila mana didatangi oleh Israel. Beruntunglah satu orang yang telah diberi fahamkan oleh Allah bahwasanya terlebih awal dunia tu tak ada nilai sebelum dia menemui ajal kematian. Untung betul orang macam tu. Situasi kedua, riwayat yang sama juga, Sayyidina Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwasanya ada orang tu dia beramal. Dia boleh kekayaan tapi dia tak nak. Boleh ada jawatan tapi dia tak nak. Dia sibuk dengan ibadah. Malaikat Israel alaihissalam menyerupai manusia, ketuk pintu dia. Assalamualaikum. Habis dia salat, dia buka pintu. Waalaikumsalam. Ya, nak apa? Wallahi saya perlu pada engkau. Ya, cakap apa yang kau nak.
Wallahi saya perlu pada engkau. Iya, cakap apa yang kau nak. Wallahi saya perlu pada engkau. Ana malakul maut. Malakul maut, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Oh, datang-datang dengan segala hormatnya. Aku tertunggu-tunggu kedatangan engkau, wa Israel. Lambat Israel, lambat. Sedangkan aku tertunggu-tunggu dengan persiapan yang lengkap. Segeralah mencabut akan kematianku. Kata ulama, kalau sekiranya kejap lagi malaikat Israel datang, kita situasi yang mana? Agak-agak situasi yang tadi minta tangguh, kemudian tak boleh, ataupun situasi yang kedua menyuruh malaikat supaya cepat mencabut nyawa kita. Cuba muhasabah. Hati satu orang yang bersih daripada keduniaan, maka cita-cita dalam hatinya adalah ajal kematian. Sehingga Imam Ghazali memberitahu bahwasanya tingkatan hati seorang memandang mati itu ada 3. Pertama, benci, tak suka. Dia kekayaan banyak, simbang mati dia tak nak. Kedua, takut, tak ada persiapan. Ketiga, hubbul maut, dia suka kepada kematian. Maka kita kondisikan hati kita. Kalau satu orang yang bersih daripada tak ada kemewahan, tak inginkan gelaran, kemasyhuran, itu matinya itu mudah insya-Allah. Ya hadirin, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita daripada hubbud dunia ataupun cinta pada dunia. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hati yang cinta pada dunia menjadi pangkal bagi segala dosa. Maksudnya menjadi kerosak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sama kita, disebabkan hubbud dunia, hati yang terpaut dengan cinta dunia. Perlu kita faham, bezanya kehidupan orang Muslim adalah sikit pun tak akan terliur dengan kemewahan dunia berbanding dengan orang kafir. Hati mereka itu terpaut dengan dunia. Maka Nabi SAW bersabda, akan datang akhir zaman, perumpamaan diberikan oleh baginda seperti piring kecil diletakkan sedikit makanan, dikelilingi dengan orang-orang yang lapar. Maka kata baginda, apa menurut kamu, bagaimana mereka akan ambil makan? Oh, cepat-cepat mereka makan, gaduh. Maka begitulah kekuatan Islam ketika itu akan diragut, akan diambil ketika itu, menyebabkan ketika itu orang Islam diserang sedemikian rupa, tak akan ada kekuatan ketika itu. Islam tak akan ada kekuatan. Sahabat tanya, apakah bilangan kami ke orang Islam ketika itu? Sikit, kata Nabi, tak banyak. Bilangan kamu ketika itu banyak seperti buih-buih di lautan, tak ada manfaatnya. Kenapa? 2, hubbud dunia. Kerana ketika itu hati-hati orang Islam terpaut pada dunia. Yang kedua, hati mereka semua takut pada mati. Zaman bila ni? Zaman sekarang. Semua, entah tu negara Arab, entah tu negara mana, kerana semua hati kita terpaut pada dunia, maka izzah kekuatan Islam tu akan pudar dan sirna. Maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan kekuatan Islam. Tapi sebelum kembalikan kekuatan Islam, maka dibersihkan hati-hati kita daripada hubbud dunia, daripada cinta dunia. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sebelum mengakhiri kuliah, saya mohon maaf banyak-banyak sekiranya ada percakapan saya yang terguris hati tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang seterusnya, tuan-tuan, sedikit pesanan amalan, tanamkan niat untuk bangun tahajud. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk kita bangun pada waktu tahajud, lakukan salat dan ibadah. Imam Syafi'i rahimahullah atau Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang bangun waktu tahajud berdoa pada Allah, maka doanya seperti anak panah yang tepat kena pada sasaran, doa yang tak akan ditolakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah taala pilih kita untuk lakukan ibadah salat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam baik itu datang daripada Allah. Salah silap kelemahan kekurangan dia datang dari dia sendiri. Hakikatnya qadri khairi syarri min Allah taala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullu min indillah. Semuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.